Mama, cepat! Papa dah kat kereta. Itulah. Semalam tak kemas. Tak dengar cakap Mama lagi. Cepatlah Mama. Bye Alif. Jangan main-main dalam kelas ya. Dengar apa cikgu ajar tau. Bye! Alif, belajar elok-elok tau. Dengar cakap cikgu ya. Bye! Murid-murid, sebelum cikgu lupa, esok kita ada aktiviti tau. Jadi, cikgu nak semua bawa satu barang kesayangan. Esok, cikgu nak dengar cerita sorang-sorang. Boleh? Boleh, cikgu! Alif tak ada homework ke? Murid-murid, sebelum cikgu lupa, Tak ada. Cikgu Sarah tak ada pesan apa-apa pun. Kalau tak ada, tidur awal. Nanti lewat lagi. Tapi jangan lupa kemas beg dulu. Alif dah kemas dah, Mama. semua orang ada bawa kan? Apa yang cikgu suruh? Keluarkan semua. Cikgu nak tengok. Alif, Alif, tadi Cikgu Sarah ada beritahu Papa. Papa tak marah kalau nak main, tapi janganlah sampai tak dengar apa yang cikgu cakap. Papa dan Mama bagi nasihat ni pun sebab kami sayangkan Alif dan Sofia. Alif tahu. Sebab nak kami jadi anak yang berguna kan, Papa? Tahu pun, sebab itulah dengar dan ikut nasihat yang Mama dan Papa bagi. Lagi satu, bila orang bagi nasihat, tak naklah buat muka masam ataupun marah-marah. Alif minta maaf, Papa. Lepas ni, dengar elok-elok apa yang cikgu cakap tau. Baik, bos. Awesome! Assalamualaikum. Bersama Ustazah Fadlina akan mengajar pelajaran akhlak tahun 3. Berdasarkan video yang kita tengok sebentar tadi, apa kesalahan Alif? Alif bermain semasa gurunya sedang mengajar. Apa yang berlaku kepadanya keesokan hari? Alif berasa sangat sedih kerana tidak membawa barang yang diminta oleh guru. Di akhirnya, Alif meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Jadi, pengajaran di sini ketika belajar pentingnya menjaga adab. Kerana apa? Adab merupakan kunci kepada pintu ilmu. Jadi hari ini Ustazah akan mengajar adab menuntut ilmu. Boleh? Tahukah murid-murid, menuntut ilmu merupakan satu kewajipan bagi setiap orang Islam. Maksudnya, kita sebagai orang Islam wajib menuntut ilmu. Pengertian menuntut ilmu iaitu berusaha menghilangkan kejahilan diri atau disebut juga belajar. Hukumnya adalah wajib. Kita tengok dari nakli daripada hadis tentang kewajipan menuntut ilmu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatan ala kulli muslim. Rawahu Ibnu Majah. Maksudnya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Jenis-jenis ilmu ada dua. Pertama, fardu ain. Kedua, fardu kifayah. Jom kita tengok apa pengertiannya. Fardu ain bermaksud ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Contohnya, solat fardu 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mempelajari Al-Quran dan mengeluarkan zakat. Manakala fardu kifayah pula bermaksud ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam. Contoh, solat jenazah,
ilmu perubatan, ilmu ketenteraan, ilmu pertanian dan banyak lagi. Ustazah, apa kepentingan ilmu Fardhu Ain? Banyak kepentingannya. Pertama, dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebaiknya. Kedua, dapat membentuk peribadi yang sempurna. Ketiga, kita dapat menegakkan syiar Islam. Umat Islam akan jadi hebat. Keempat, hidup kita akan bahagia. Wah, Okey, kepentingan ilmu fardu kifayah pula. Pertama, dapat mewujudkan masyarakat yang bekerjasama, saling tolong-menolong dalam pelbagai urusan. Kedua, melahirkan Muslim yang pakar dalam pelbagai bidang ekonomi, politik, perubatan dan sebagainya. Ketiga, dapat meningkatkan ekonomi negara. Keempat, umat Islam bertambah maju bila mana ramai yang menguasai ilmu fardu kifayah. Apa kelebihan orang yang berilmu? Pertama, menjadi orang yang berguna iaitu bermanfaat. Kerana kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nak jadi orang bermanfaat kena ada ilmu. Kelebihan kedua, mempunyai masa depan yang cerah. Seterusnya, dipandang mulia oleh orang lain. Okey, lawan dia keburukan orang yang tidak berilmu. Pertama, tercicir dalam pelajaran. Kedua, gelap masa depan. Seterusnya, mudah terpengaruh dengan perkara negatif. boleh Ustazah terangkan adab-adab menuntut ilmu? Mestilah boleh. Adab-adab menuntut ilmu. Pertama, menghormati guru. Kerana guru yang mengajarkan dan memberi tunjuk ajar yang baik kepada kita. Kedua, sentiasa berdoa sebelum dan selepas belajar ataupun mengulang kaji pelajaran. Ketiga, ikhlas, niat belajar kerana Allah. Keempat, sabar. Dalam menuntut ilmu perlu ada kesabaran. Kelima, menjaga masa, iaitu mengisi masa dengan perkara yang berfaedah. Keenam, menghindarkan diri daripada melakukan dosa, iaitu jauhkan diri daripada melakukan perkara dosa dan sia-sia. Seterusnya, ketujuh, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan terakhir, memberi tumpuan semasa guru sedang mengajar. Baik, jom bersama Ustazah baca, hafal dan amalkan doa sebelum belajar. Okey, semua tadah tangan. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmah-Mu dan bentangkanlah gedung rahmat-Mu. Wahai Tuhan Maha Pengasih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lidahku, agar mereka faham ucapanku. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberi kefahaman untuk setiap ilmu yang dipelajari. Jadi, apa kepentingan kita mengamalkan adab menuntut ilmu? Pertama, mudah memahami isi pelajaran. Kedua, ilmu akan bertambah berkat. Ketiga, bermotivasi untuk belajar. Kita akan lebih bersemangat. Dan keempat, disayangi oleh guru dan rakan-rakan. Dan yang paling utama, diangkat darjat di sisi Allah. Allah akan memberikan jaran pahala. Sangat bagus orang yang mengamalkan adab menuntut ilmu. Seterusnya, kita tengok akibat tidak beradab ketika menuntut ilmu. Pertama, berdosa dan mendapat kemurkaan Allah. Seterusnya, susah untuk memahami pelajaran. Seterusnya, terakhir, ilmu yang dipelajari tidak membawa kebaikan kepada diri.
sangat rugi orang yang tidak beradab ketika menuntut ilmu. Okey, mari kita saksikan dua persembahan berkaitan tajuk yang kita pelajari hari ini. Persembahan yang pertama di Majlis Hari Anugerah Tokoh Murid Cemerlang dan yang kedua persembahan kalam jama'i. Mari kita saksikan. Tokoh Murid Cemerlang tahun ini. Beliau seorang yang sangat bersopan santun dan menghormati guru. Beliau bersungguh dalam menuntut ilmu dan menghindarkan diri daripada melakukan dosa. Rahsia kejayaan beliau ialah ikhlas, sabar, sentiasa berdoa, menjaga masa. Beliau ialah Muhammad Nabi bin Haji Muhammad. Dipersilakan. Tahniah atas kejayaan. Apakah nasihat anda kepada rakan-rakan lain? Terima kasih. Kita sebagai pelajar mesti mengamalkan adab menuntut ilmu. Baik, apakah kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu? Mudah memahami pelajaran, ilmu bertambah berkat, bermotivasi untuk belajar, disayangi Allah, guru dan rakan. Boleh kongsikan doa belajar yang diamalkan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih atas perkongsian. Sama-sama. Kalam jama'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, Ilmu penyuluh masa depan. ilmu penentu kejayaan. Betul-betul. Hendak tuntut ilmu, Perlu beradab, apa adabnya? ikhlas, berdoa untuk mendapat ilmu bermanfaat. Jangan lupa untuk bertawakal. Bersungguh-sungguhlah semasa belajar. Ingat, jangan main-main. Pastikan hormat guru. Betul. Tapi saya selalu lupalah. Kalau lupa, buatlah nota. Baru tidak lupa. Boleh ulang bila-bila masa. Kalau sudah berilmu, jangan lupa beramal. Sebabnya, Berilmu tanpa amal, umpama pokok tidak berbuah. Oh, kawan-kawan, jangan lupa ya. Belajarlah bersungguh-sungguh. kita berilmu. Bangsa kita maju. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, dah sampai ke penghujungnya. Ustazah harap murid-murid semua dapat memahami isi pelajaran dengan baik dan mengamalkan dalam kehidupan harian. Semoga Allah memudahkan jalan murid-murid semua dalam menuntut ilmu untuk kejayaan di dunia dan akhirat. InsyaAllah, amin. Jumpa lagi.